Antara soalan hak dia masyhur tanya ialah kamu kata Allah ada, di mana Allah? Apa bukti yang menunjuk kata Allah ada? Sebab kamu kata ada. Dia kita nak dakwakan sesuatu mesti ada hujah, mesti ada bukti. Tak boleh kita nak tuduh-tuduh ikut dan. Kalau misal dalam masalah hukum jinayat, kita nak tuduh atas seorang tu curi barang kita, kena ada hujah, kena ada bukti. Dia tak memada dengan setakat kita main, alah dia ni kan buat kat saya macam tu, balah hak saya lagu ni. Tak boleh. Dia kena buat main. Kalau misal isu tanah, kita misal dia ni balah tanah saya sekian, tak apalah. Lepas tu naklah bukti. Al-burhan dia panggil kenyataan tu, bukti tu atas mudda'i, atas orang yang berdakwa. Tu kaedah dalam hukum jinayat, bukti kenyataan di atas mudda'i, orang yang berdakwa. Bila kita dakwa orang curi hak kita, kita kena buktikan. Dia tak boleh kita kata hang curi hak aku, dia ni curi hak saya, hang bagi bukti kata hang tak curi. Lah pelik bunyi. Nah, orang main-main kat kita, orang kata apa kamu curi hak saya. Saya tak curi. Kalau kamu tak curi, buktikan. Aku nak bukti jangan aku tak curi. Lepas tu dia kelik. Curi je tu. Lah aku kata aku tak curi. Tak apa bukti kata hang tak curi. Ish, pelik lah. Ni cerita jadilah ni. Tu Allah takdir kita kerja jatah agama tu, sonok kau kita kerja duk nampak panggil pelik-pelik manusia. Banyak kes lagu tu. Dia tuduh misalnya, kata suami dia curang. Abang tak curang, abang tak cari perempuan lain. Abang buktikan. Nak bukti nak tanpa perempuan tak ada. Pening lagi tu. Nak bukti kata dia tak curang, lagu mana? Payah. Bila kita tak ada, sembunyi je tu, pula dah. Ni semua kerja gila. Banyak juga kita jumpa dalam contoh kita bagi itulah isu jual beli tanah, isu tanah, rampas tanah. Kita dakwa kata orang ambil hak kita, kita kena buktikan. Awak megran tunjuk. Lepas tu panggil ahli waris. Panggil ahli waris, ada lawyer, tunjuk bukti-bukti. Ada bukti. Okey, hang pula dakwa balik tak ambil. Kena tunjuk bukti dah lah, sebab aku tunjuk dah bukti. Kalau hang tak ada bukti yang kukuh yang menolak dakwaan aku, hak berdasar bukti, hang salah. Tu cara dia. Tapi orang kita gimana? Main dia buat kesian, kata orang balas hak aku, kita pun percaya. Tak boleh. Nah tu dia, tu masalah kata bab hukum dunia, nak ada bukti. Dah bab kenal Tuhan pun nak bukti juga. Bukti dia kita nak bagi melalui hukum akal. Akal ni duk pusing kepala, duk fikir lagu mana, sebab apa, macam tu. Aku nak kata lagu tu sebab apa, kerana apa, bukti dia aku ambil ikut mana, dan cara fikir lagu mana. Itu dia panggil hukum akal. Dan hukum akal ni sikit ya, 3 ya, wajib, mustahil, harus. Kalau Melayu betul ke semua, wajib makna mesti, sungguh. Mustahil makna tidak sama sekali. Harus makna boleh jadi kedua belah. Sungguh pun boleh jadi, dok pun boleh jadi. Tu saja 3 hukum akal. Tapi walaupun 3 saja, nak ingat dia tu Allah, siapa nak ingat satu juzuk Quran. Ada orang khatam 2-3 buah, tanya duk tak tahu lagu tu. Khatam kitab tauhid 2-3 buah dah. Tanya hukum akal dah berapa? Seorang angsa apa semua keluar habis. Tu ingat tu, wajib benda mesti. Tu kalau kita nak kerak benda mudah, benda mesti ataupun benda tentu sungguh ada. Benda mesti, benda sungguh ataupun benda tentu ada, tu benda wajib. Misal bila orang kata Allah ada ke tak? Ada sungguh kau? Ada sungguh? Tentu ada saja. Kok balik tak ada? Ada. Dia hanya kok balik tentu ada saja. Tu. Kok balik tentu ada saja. Maka benda lagu tu panggil benda wajib. Kok belah tak ada ni tak boleh terima. Ada pun benda mustahil, dia hanya terima kok balik belah tentu tidak sama sekali. Kok balik sungguh, kok balik ada, tak boleh terima pula. Dia hanya terima kok balik tak ada sama sekali. Tu dia panggil benda mustahil.
Lepas tu sambung hak yang ketiga. Ni pun rik habis di mana ni, kenduri banyak kok ni ya. Ada yang pesan bulan lepas tu kata dalil hak hukum akal ni jangan tinggal habis ni, depan tu tak faham. Dia pergi ke depan nanti dia payah faham dah. Lepas tu kita lah duk kena ulang balik dalam pengajian ke depan. Hak kita mengaji dah. Cemuh dah ulang pula ustaz. Ulang dengan kawan lain tak dengar ni. Tak apa lah. Kata pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan pengenalan atau ta'rif, kalau bahasa moden lah dia panggil definasi, ta'rif, pengenalan harus pada akal. Definasi ta'rif harus pada akal. Kalau kita tak harus bahasa Melayu dia lain. Harus bahasa Melayu makna mesti. Ni tak, ni harus dalam bab ilmu tauhid dia lain. Apa tu definisi harus pada akal? Itu ialah barang, perkara. Kita ubah balik cakap, sebab dulu pernah ada orang kata, siapa kata barang? Tak, dia barang ni lain. Barang pinggan, mangkuk, kerusi, meja. Dia tak faham kot tu lah dah. Bukan, barang ni masuk perkara tu lah. Dia bahasa kita dulu tu. Haru pada akal ialah perkara kali yang difikirkan dengan akal. Kita fikir di otak kita, fikir, terima sungguhnya, dapat keputusan kata sungguh pun boleh, dan tidaknya tidak sungguh pun boleh. Tu dia terima dua belah. Dia nak mudah faham sini, kena ingat hak wajib tu lah. Hak wajib dia terima kok balik sungguh saja. Kok balik tak ada tu tak boleh terima. Hak mustahil kok balik dia terima kok balik tak ada saja. Kok balik sungguh tak boleh terima. Ada pun yang harus pada akal, dia gabung dua-dua. Terima kok sungguh pun boleh, terima kok tak pun boleh. Kita ambil dulu contoh pelan-pelan. Contoh sikit-sikit. Mana misal kalau orang tanya cicit kita, cicit kita ni benda apa? Sebab tu saya kata, apa saja perkara tak lepas daripada tiga. Hak kita fikir, hak kita bayang sekalipun, hak kita bayang lah otak, benda tak ada, cuma kita buat bayangan gajah kepala 10, ular kepala 11 misalnya. Benda tak ada pun tapi kita duk bayang dalam kepala kita misalnya. Ataupun benda hak kita nampak, benda kita sentuh, apa saja, semua tu tak terlepas daripada tiga hukum akal ni. Mesti begitu. Baik. Jadi bila semua tak terlepas, kita ambil contoh serupa masalah hukum syarak, hukum taklif. Hukum taklif kita buatlah amalan apapun tak lepas dari 5 hukum. Sama ada wajib, sunat, makruh, haram, haruh. Tak lepas dah, buatlah ke mana pun. Orang kata, enggak masalah qada hajat. Qada hajat pun terkadang wajib, terkadang haram, terkadang makruh. Ataupun terkadang makruh, terkadang haruh. Misal lagu mana qada hajat dalam keadaan telanjang bulat, tu makruh perbuatan lagu tu. Lepas tu menghadap kiblat misalnya. Ada pendapat makruh, ada kata haram, tengok situasi. Tandas dalam bangunan ataupun luar bangunan. Tu dalam kitab mereka bahas lah tu. Lepas tu terkadang tu wajib. Misal wajib qada hajat mana? Kalau kita yakin sagi nak semayang, kalau aku semayang memang hilang khusyuk dan silap-silap pakai tebuang dalam semayang tu lah, maka wajib kena pergi qada hajat dulu. Terkadang sunat, mana sunat kita berasa memulah perut nak qada hajat tapi boleh lagi nak semayang, maka perbuatan lagu tu sunat kita segera qada hajat, makruh kita semayang dalam keadaan begitu. Tengok tu bab qada hajat tu ada hukum sangkut dengan hukum hakam. Dah kalau benda lain ni bab ketuhanan ni misalnya, kenal Tuhan takkan tak ada hukum. Tu cuma beza hukum taklif dia kait dengan af'alul mukallafin, dia kait dengan perbuatan mukallaf, perbuatan kita. Ada pun hukum akal dia hukum diri benda. Istilah setengah ulama dia kata hukumul waqi', dia panggil hukum waqi' ni maksudnya hukum diri benda tu sendiri.
Macam kita apa hukum ambil mencuri hak orang, tu kena situ. Bukan kita hukum botol dak, kita tak hukum botol. Kita tak hukum apa, saya dak hukum diri mencuri tu. Kita pun jawab perbuatan mencuri itu haram. Itu maksud kata hukum syarak dia hukum diri perbuatan kita. Ada pun hukum akal ni dia hukum benda. Ni botol misalnya. Apa hukum dia? Dia tak ada wajib sunat makruh haram di botol dak. Sebab wajib sunat makruh haram tu dia berkait dengan perbuatan. Botol dia bukan perbuatan. Yang kita hukum pada benda ialah hukum akal ni. Ada botol ni hukum apa? Pada akal kata apa? Wajib ke, mustahil ke, harus. Tu misalnya. Lepas tu kita ambil contoh hak lagi senang. Cicit kita tak ada lagi. Kita tak ada cicit lagi. Kalau orang tanya, hang boleh jadi ada cicit tak? Ya boleh jadi ada. Tak sebut boleh jadi tak ada pun orang faham dah. Faham kata apa? Maknanya boleh jadi tak ada. Kalau orang kata, hang cicit hang boleh jadi ada. Boleh jadi dah ada. Tak kalau tak ada pun boleh jadi. Tu benda makan dua belah. Bila makan dua belah, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Sungguh boleh, tak pun boleh. Tu dia panggil apa? Benda harus pada akal. Benda yang otak kita fikir boleh terima, ada yang tak ada boleh terima. Dia tak macam ada Tuhan. Ada Tuhan, Tuhan boleh jadi ada tak? Ada. Boleh jadi ada. Kalau boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tu jadi pelik lah tu. Padahal Tuhan ada dia, tak ada tak boleh jadi. Dia hanya mesti ada saja. Dia ada saja. Kau balik tak ada tak boleh. Bila tak boleh terima kedua belah, dia tak panggil benda harus. Tengok dia terima sebelah mana? Kok balik ada saja. Akal kita fikir-fikir hanya terima ada Tuhan, kok balik ada saja. Itu dia panggil benda wajib. Kalau mustahil, benda terima kok balik tak ada saja. Anak Tuhan, misal anak Tuhan, ada ke tak? Tak ada. Boleh jadi ada tak? Tak. Tu. Bila benda boleh jadi tak boleh jadi apa? Benda tak ada semata-mata. Kok balik ada tak boleh jadi. Maka dia panggil benda mustahil. Dia kena gitu sambil-sambil naik motor rendah ke apa, tengok benda fikir ataupun duduk dalam pandang fikir. Tapi jagalah jangan duduk fikir beban. Kau tengah jalan raya masa ini tak nampak letak. Jangan, dia kalik tau fikir benda ni. Dia kalik dia. Orang panggil pun tak perasan lah. Sebab tu dalam duduk main. Dalam ni mesin dia sibuk. Dia boleh picuh ni nampak lah kita ni. Tu. Jadi benda harus pada akal ialah perkara yang kita fikir dengan akal, terima sungguh dan tidak, terima tidak. Sebab apa? Kerana barang, yakni perkara itu terima sungguhnya dan tidaknya pada diri perkara itu. Tengok. Hukum akal dia panggil hukum wakil, kita hukum diri benda. Ni diri benda ni kita hukum. Bukan hukum di perbuatan kita tu tak. Bukan hukum dengan sebab berulang berlaku tu pun tak. Tu dia punya hukum adat. Ni tak, kita hukum benda dia. Hak ni ulama kata hukum yang sebenar dia panggil. Hukum hak sungguhnya ni. Hukum akal. Misal lagu mana tu seperti makhluk ini. Tu makhluk ni. Lagu mana? Maka. Kalau orang mengaji kaedah dia panggil maka ni terjemah daripada fa fasihah, nak tafsir ataupun fa tafsiriyah. Maksudnya apabila kamu kamu nak tahu hak maksud ataupun pengertian yang tersebut, maka aku nak tafsir lah. Maka ditafsirkan dengan lagu ni. Maka apabila kita fikir nak panggil fa tafri' boleh. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk. Akal kita fikir pasal makhluk. Makhluk ni bahasa Arab, Melayu panggil apa makhluk? Sebut tengok Melayu. Kalau ni orang Arab saja ni. Apa dia Melayu, apa dia makhluk? Kita semua makhluk Tuhan. Pandai sebut. Apa dia makhluk tu? Jadi Melayu lah. Apa dia? Kalau yang menjadi dipanggil khaliq dalam bahasa Arab. Kalau makhluk yang kena jadi ataupun kejadian. Tu dia panggil makhluk. Tahu lagu tu. Tu dia tanya tu.
Tu kejadian ataupun benda hak kena jadi tu namanya makhluk. Jadi kita fikirlah pasal makhluk ni. Dia nak bagi rupa masalah. Lagu mana maksud hukum akal yang ketiga, harus pada akal ialah perkara yang akal kita fikir boleh terima sungguh, terima dak. Jadi kita fikir ngakal. Kita fikir pasal apa? Pasal makhluk ni lah. Maka dapat kita memutuskan. Memutuskan maksudnya dengan bawa buat keputusan. Kita mengaji dah dulu apa makna hukum keputusan. Tu makna hukum. Melayu kata keputusan. Kaedah dalam bahasa Arab ataupun dalam ilmu fiqh dia kata isbatu amri li amrin au nafyuhu anhu. Kita menetapkan satu perkara bagi satu perkara atau menafikan dia satu perkara daripada satu perkara. Tu kita menetap dengan hukum kata begitu bagi benda ni. Kita menetap hukum kata wajib bagi Allah misalnya. Wajib akal lah maksudnya. Bukan wajib siapa wajib semayang tu. Jadi bila kita fikir pasal makhluk, dapatlah kita memutuskan, kita buat keputusan dan menghukumkan. Sama makna tu. Menghukumkan bahasa Arab, memutuskan bahasa Melayu. Kita dapatlah memutuskan, kita dapatlah menghukumkan dengan terima ada dan tiadanya makhluk. Jadi bila kita fikir pasal makhluk, dapatlah keputusan di otak kita kata ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ni sebelum kita tilik tengok kepada kehendak Allah. Kalau kita tilik pada kehendak Allah, ada kita ni wajib. Bukan haruslah, tapi dia tak main wajib akal. Dia panggil wajib aridi. Hak dulu dah kita lepas. Wajib aridi ni sabit dengan janji Tuhan. Adapun hakikat diri benda pada hak sebenar ialah boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Masalah tu lagu mana? Orang kata lagu ni, macam mana kita boleh jadi ada? Padahal kita dah ada. Mana boleh jadi ada, boleh jadi tak ada? Ni kita dah ada. Iyalah kita dah ada. Tapi tilik pada asal ni, kita dulu ada ke dah tak ada? Masa tak ada tu Tuhan nak buat boleh tak? Boleh. Kalau Tuhan tak mau buat pun boleh. Tu maksud diri benda, hakikat hukum benda tu. Bukan kita bahas di masalah hari ni dah jadi, Tuhan dah buat tu lain. Sebab kita buat tu, kita buat misal benda tak ada lagi tu, sebab cicit kita tak ada. Tak ada lagi, bukan mesti tak ada. Tapi boleh jadi tak ada sungguh. Kok balik ada pun boleh jadi. Tu dia terima dua belah. Tiba-tiba Allah menjadikan. Nampak nyata kok balik iradat kehendak Allah nak menjadi, bagi ada. Maka Allah bagi ada. Setengah orang Allah kehendak kok balik tak ada, pakai tak ada. Cicit bagi dia. Betul ya. Ya baik. Tu maksudnya. Maka dapatlah kita putus buat keputusan kata dengan kata makhluk ni terima ada dan tiadanya, atau terima sungguhnya dan terima pula tidaknya. Apa beza tu? Hak terima ada dengan tiada, terima sungguh tak tu. Kalau terima ada tiada ni dia nak isyarat pada benda ada betul. Macam jasad kita ni. Jasad kita ni benda ada lah, ada betul. Sekiranya kita boleh sentuh jasad, boleh nampak dengan pecah indera, boleh sifatkan dia dengan sifat yang lain. Misal jasad saya bersifat dengan ada pula besar ke kecil ke, tinggi ke rendah ke, tu dia boleh disifat dengan sifat yang lain. Lagi satu masalah sungguh dengan dak tidak ni, hak tu nak isyarat kepada benda amrun iktibari, benda duduk dalam kepala saja. Misal lagu mana tinggi pendek saya tu lah, misalnya saya ni ada ke tak ada? Ada. Dan saya bersifat dengan tinggi saya tu ada ke tak? Tinggi bukan ada, tinggi dia cuma kepahaman dalam kepala saja. Misal kita bagi hari tu siapa kata cantik tu lah, bila mak pergi menengok satu anak dara, balik-balik dia kata ke anak dia, hang nikah lah dengan PA tu, orang siapa? Cantik dia. Kita tanya, kalau kita tak percaya kita tanya aku mana? Sungguh ke cantik? Terkata lagu tu sungguh ke cantik? Mak betul ke ni? Sungguh ke cantik? Kita tak tanya lagu ni, betul ke ada cantik? Ada orang cakap tu? Tak ada lah. Kalau ada cakap tu sesak bahasa Melayu tu. Tu bid'ah dalam bahasa Melayu. Orang tak kata tu, ada ke cantik? Pokoknya belakang rumah aku tinggi, ramai ketebang sah.
Ada ke tinggi? Kita dengar dia pelik tak? Tak tahu aku apa bercakap lagu tu sini. Kalau apa bercakap lagu tu bahaya tu. Ada ke tinggi? Kita tak tahu tu. Sungguh ke tinggi? Pasal apa guna istilah lagu tu? Sebab tinggi rendah dia benda duduk dalam kepala. Dia bukan ada. Dia hanya kepahaman. Bila lagu tu punya ke situasi, panggil tinggi. Bila duduk rendah lagu tu, panggil rendah. Lagu tu. Dia bukan benda ada. Dia tak macam warna. Warna dia ada. Sebab tu kita boleh nampak ni macam kita ni warna hijau. Warna yang ada pada kita. Warna yang ada pada kita. Sebab tu kita selalu kata berwarna apa? Tu berwarna apa? Dia boleh dua. Kalau sifat benda yang duduk dalam kepala saja, dia guna istilah satu ya, sungguh. Dia tak guna dengan ada. Tapi kalau benda yang jenis ada, dia guna dua-dua. Ada dan sungguh. Macam tu. Macam tadi, jasad saya dia panggil ada. Ada jasad lagi sungguh. Dia makan dua belah. Tapi benda sungguh tak mesti ada. Macam tadi, tinggi. Sungguh ke tinggi? Ya, sungguh tinggi. Ada ke tak? Tak ada. Tinggi tu dia bukan ada, dia cuma kepahaman. So besar kecil. Dia kata surau ni besar tak? Besar surau ni. Tunjuk sak mana besar. Kita pun tunjuk ni bukan besar, ni surau. Maksud saya nak tengok besar tu mana besar. Tak boleh tunjuk besar. Cuma habaq ni banyak bata bersusun panggil besar tu saja. Adapun hakikat diri benda besar dia bukan ada. Bila suatu benda tu dia bersusun dengan banyak juzuk, banyak bata, panggil besar. Yang ada bata, yang ada batu, yang ada simen, tu saja. Adapun besar tak ada. Tu satu. Maka besar kecil ni dia panggil sungguh saja. Berbeza dengan surau. Surau ni ada. Bila ada, sungguh masuk tu dalam tu. Dia kata ada lagi sungguh. Adapun benda sungguh boleh tentu ada. Situ payah sikit lah. Tapi kalau faham situ, nanti dalam sifat salbiyah senang faham. Qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsi, wadaniyah. Tu 5 sifat salbiyah tu dia sungguh, dia bukan ada. Dia sungguh saja, benda duduk dalam kepala saja. Benda kira-kira akal saja. Misal tu, sebelum kita ambil contoh Tuhan, kalau orang tanya kita ni hidup kita ada permulaan ke tak? Hidup kita ni ada permulaan tak? Ada tak? Cuba tunjuk mana ada permulaan. Di mana? Bawa ada permulaan. Ni, bawa ada permulaan anda. Kita kata kita hidup ada permulaan kan. Memanglah dulu birthday, nama birthday. Birthday. Tapi kita tak ada birthday, kita birthday. Boleh lah tu, BI Block Naga. Birthday. Kita ada birthday. Ada mula lah bagi wujud kita ni. Kalau orang tanya, di mana mula kamu? Kita kata nak tunjuk lagu mana mula aku. Yalah tunjuk dah hang kata hidup yang ada mula. Lah nak tengok di manakah ada mula kamu. Kita pening, aku nak tunjuk lagu mana. Lah kali jawapan dia lagu mana. Maksud kata ada mula, dulu tak ada, kemudian ada. Tu ada mula. Dia bukan ada mula tu benda ada. Dia cuma faham dulu tak ada, kemudian ada. Tu namanya ada mula. Tu situ. Sebab kita kata Tuhan, qidam, sedia. Apa makna sedia? Tak ada mula. Tak ada mula tu ada ke tak? Tak ada mula dia bukan ada. Dia benda duduk dalam kepala. Ada Tuhan tidak didahului oleh permulaan. Tu panggil tak ada mula. Faham tak tu? Ni macam macam kitab ni. Kitab ni dulu ada tak? Tak ada. Jadi ada kitab ni ada mula tak? Ada mula. Kalau kita tunjuk mana ada mula dia, mampu nak tunjuk. Cuma boleh habaq kata tengok tarikh cetakan dia. Bilakah dia dicetak? Tahun bila, bulan berapa? Tengok dia ada tulis biasanya. Ada tulis lah. Terbit bila sini. Ni waktu ada mula. Dia berbeza dengan hijau yang ada pada kitab ni. Hijau ni ada. Sungguh kan kata kitab tu warna hijau sungguh. Mana? Ni tunjuk. Ni. Boleh nampak lah tak? Boleh tunjuk. Ada pun ada mula. Ni ada mula. Mana boleh? Lepas tu kalau orang buka tunjuk kata misal buku tunjuk tarikh. Ni tarikh ada mula. Tak, ni tarikh. Aku nak tengok ada mula tu.
Lah kali jawapan dia mana boleh tunjuk ada mula. Hak tu. Tu dia panggil sifat salbiyah tu. Sifat salbiyah dia lagu tu. Tuhan tak ada mula. Tak ada mula dia bukan ada. Dia cuma kefahaman dalam otak. Wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Bila himpun semua tu namanya tak ada mula. Tu. Dia tak macam sifat kudrat, sifat perkuasa Allah. Perkuasa Allah ialah satu sifat yang ada pada zat. Tu beza. Dia tak panggil sifat salbiyah, dia panggil sifat ma'ni pula dah situ. Baik. Tu nak bagi nampak masalah kokok empat pelik. Apa beza terima ada dan tiada, atau terima sungguh dan terima tidak? Tu beza hak tu. Kalau ada tiada ni dia benda ada betul, ada lagi sungguh. Kalau benda sungguh tak mesti ada. Buat contoh banyak-banyak pakai habis dengan contoh tu lagi ni. Tak apalah, ke depan nanti kita buat contoh lain pula. Tak kalau tu maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu apabila kata wajib pada akal. Dia buat khulasah, dia buat kesimpulan. Bagi lekat elok. Jadi bila kita dah faham wajib akal apa, mustahil akal apa, harus pada akal benda apa, jadi nyatalah bahawa hukum akal yang tiga. Ada tiga je nak ingat. Apabila kata wajib pada akal, benda apa wajib akal, maka terkenalah kepada barang perkara yang tentu sungguh, benda mesti. Kita ambil bahasa kita bercakap, benda mesti. Kita jangan cakap sungguh-sungguh ni. Benda tentu sungguh, benda mesti. Bila faham benda mesti, dok dia tidak sekali-kali. Tu kalau kita ambil makna lazim. Bila kata benda tu mesti, dok dia ataupun tidak dia tu tidak sama sekali. Ambil satu misal. Wujud Allah, ada Allah, sungguh mesti ke tak? Ya, mesti, sungguh ada Allah. Lawan dia kok balik tak ada wujud. Tak ada wujud Allah. Dak wujud Allah. Dak wujud Allah tu ada ke tak? Dak. Tu dia belik sikit tu. Wujud Allah tu mesti, tu patah wajib. Faham kok balik lawan dia tu kok lazim malzum. Dak apa tak ada wujud Allah itu dak sama sekali. Ambil contoh kedua, misal kudrat. Allah bersifat dengan kudrat. Sungguh ke tak? Ya, sungguh Allah bersifat dengan kudrat ataupun berkuasa. Kok balik tak ada kudrat? Tak sama sekali. Tu maksud dia lagu tu. Kudrat ya sungguh. Kok balik tak ada kudrat? Tak sama sekali. Orang hebat kata Tuhan tak ada sifat kudrat. Tak kita tak kata tu. Tak tengok ke orang belah pantai timur, orang belah KL, kalau tengok live mana tanpa dok dia bahasa utara dah. Depa cakap dah sana. Tak cakap dah. Kalau saya duduk petani pun depa tak cakap doa. Depa kata Allah cakap tua-tua cakap tak terui. Nu budak-budak kan kata doa. Dia kata doa apa doa? Deras. Ini bukan deras. Doa tidak sama sekali kerak jadi doa. Tu dia. Ada bahasa kita tak? Tu kalau ramai hebat kata Tuhan tak ada kudrat, tak ada sifat berkuasa dekat dia. Doa. Kita kata doa. Bila sebut doa, makna Tuhan sungguh mesti bersifat dengan berkuasa. Kok balik tak ada berkuasa, dok sama sekali. Tu namanya wajib. Benda lagu tu fikir dapat lagu tu namanya benda tu wajib lah. Benda wajib pada akal. Kalau orang kata Tuhan bersifat dengan pelihak, kita nak hukum wajib mustahil harus ingat ada pelihak di Tuhan mesti ke tak? Mestilah Tuhan ada sifat pelihak. Tu kat situ pun dah dapat dah sebenarnya benda wajib. Mesti Allah tu bersifat pelihak. Tapi nak tahakuk lagi, nak kejap tahkik lagi, kata ada pun tak ada sifat pelihak, tak sama sekali.
Kok balik tak ada sifat pelihat, tidak sama sekali. Maka benda yang hanya terima kok balik mesti sungguh, kok balik tak ada, tak boleh terima langsung, maka benda tu dia panggil benda wajib. Dia panggil perkara yang wajib pada akal. Habis itu. Dan mustahil pada akal itu. Pula dah. Dan si apa hukum akal yang kedua? Mustahil pada akal itu terkena kepada barang perkara yang tentu tidak. Kalau kita nak taukid lagi, boleh lagi lah, sama sekali. Benda mustahil pada akal ialah benda yang tentu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bila faham kod tidak, tentu tidak sama sekali, kod balik ada boleh terima ke tak? Ada. Sebab ada lawan tak ada lah. Ada lawan tak ada. Lawan wajib lah. Mustahil jadi lawan hak wajib lah. Lawan wajib. Cuma tu kalau daripada pihak lawan wajib, kalau kita ada biasa mengaji wujud qidam maqad, kita duk kenal lawan dia dah. Tapi kalau misal orang heret kod lain, misalnya Tuhan ada anak, tu kita nak kata ke mana? Aku duk mengaji wujud mana anak? Anak tak ada sebut lah wujud qidam maqad. Padahal ada, cuma kita tak pandai ambil. Kita tak pandai ambil. Misal mukhalafatul hawadith tu, situ dah boleh dah faham. Lepas tu tak apalah, kita katakanlah ambil dulu. Kata kita tak pandai pegu. Orang kata, misal orang Kristian main da'ayah kita, habaq kata sebenarnya Tuhan ada anak. Kita pikir, dapat keputusan di otak, ada anak bagi Tuhan tidak sama sekali. Ada anak bagi Tuhan tidak sama sekali. Apa yang tidak tu? Tidaklah ada anak tu. Ada anak tu tidak sama sekali. Berarti ingat, nak kata wajib mustahil kahruh, ingat ni, apa hak mustahil akal? Terkena kepada perkara yang tentu tidak. Kena ada anak mustahil. Tu. Ada anak bagi Tuhan tentu tidak sama sekali. Apa tu perkara yang tentu tidak? Benar mustahil. Dia kena hafal lah, tak boleh buat apa dah ni kalau hampa malah hafal habis tapi aduk tak malah. Ada ni insya-Allah lah tak malah. Sebab itu dia ada. Sebab dia rajin lah tu. Cuma ada pening, dia nak ingat tu kadang dia trip. Balik lagi sampai rumah kena cekoh dengan bini dulu. Sampai rumah bini cekoh. Pergi mana lambat kuliah habis lah. Hilang mana dia tadi wajib akal musai akal dah lu hilang habis dah. Mengaji apa tadi? Terkejut bini tanya. Mengaji apa tadi? Bang mengaji apa tadi ni? Cari tak jumpa. Cari dia jatuh tengah jalan duk. Sebab tu kita aku mengaji apa? Duk tengok bawah. Dia jatuh. Dia jatuh. Naik motor jatuh tengah jalan. Naik motor bom terentak. Terentak luruh naga. Tu ilmu dia serupa binatang liar. Apa ni ulama Imam Malik kata ke mana? Al-ilmu kas-saidi. Ilmu tu seperti binatang perburuan. Dia macam binatang perburuan. Maka dia kata tambaklah. Bila kamu dapat ilmu tu kamu tambak. Bila kamu dapat binatang perburuan kamu tambak. Jangan kamu lepas hilang. Lepas tu cara tambak dia ke mana? Satunya dhabit melalui tulisan, yang kedua dhabit dengan ingatan. Law ni kita banyak zaman kita dia panggil ad-dhabtu fil kutub, dia panggil dhabit pada kitab lah, tulis gitu. Kalau orang dulu dia banyak fis sudur, dalam dada. Tak tulis, kitab bersih kitab. Tapi bila tanya berang jawab, dia duduk dalam dada. Dada kita lah ni dalam dada banyak. Apa kena kan ni tak sekali dengan aku lah. Sekali dengan saya kau lah. Dia lagu tu. Dia insya-Allah mana tahu kita usaha sungguh, dia bagi pemahaman duk dalam kuasa Tuhan, dia nak bagikan payah. Baik. Apa tahu balik sini.
Apa tu mustahil pada akal? Benda yang terkena pada benda yang tentu tidak sama sekali. Kok balik ada sungguh dia tak boleh terima. Hanya tidak saja. Terima kok balik tidak saja. Cacat Tuhan. Oh tidak. Tu dia panggil cacat tu mustahil. Habis itu. Dan harus pada akal itu harus pada akal tu kena kepada barang yang terima kedua-dua. Benda harus pada akal ataupun harus pada akal tu, dia sebenarnya ni hak yang wajib mustahil harus yang dia bahas di sini ni, dia bahas sebenarnya ni hukum akal dia betul ni. Ingat tak kita tulis minggu lepas tu, wujub istihalah jawah yang kita buat kolom tu. Kita katakan wajib ialah benda kita hukum, wujud ialah hukum. Istihalah tu kita hukumkan dengan tidak bagi benda mustahil. Hak ni dah ni. Tapi dia tak bawa istilah wujud, istihalah, jawah. Hak sebelum tu, hak kita mengaji minggu lepas dengan hak awal tadi, dia duk bahas wajib, mustahil, jaiz. Dia duk bahas benda yang kita hukum. Adapun hak yang masuk pula ni wujud istihalah jawah, hak ni asalnya hukum akal betul tu. Bila kita fikir misal anak, misal Tuhan, kita fikir pasal botol, kita fikir pasal botol ni ialah benda harus jaizun, hak kita mengaji awal tadi. Adapun yang kita sebut ni hak kita nak baca ni, dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-duanya. Apa terima kedua-duanya? Yakni terima sungguh dan terima tidak. Lagu mana? Setelah kita fikir, kita dapatlah keputusan botol air ni ada pun boleh jadi, tak ada pun boleh jadi. Tu keputusan tu dia panggil harus. Adapun diri botol yang kita hukum, dia tak panggil harus saja, dia tambah sikit lagi depan, yang harus. Dia tambah yang depan. Sebab tu kita tengok tadi kan, hak tadi kita mengaji pengenalan atau ta'rif. Harus kena tambah tu, yang harus pada akal ialah barang yang ada yang lagu tu. Nak isyarat isi wasah lah tu. Situ sebab tu kita tobik tambah yang. Situ tak ada yang situ tu. Tu kalau kita tengok hak sebelum hak kita mengaji minggu lepas, cuba tengok sikit. Dan pengenalan atau takrif mustahil pada akal itu ialah barang yang tu dia main yang tu dia mesti ada yang tu nak isyarat kata benda tu ialah kena pada benda yang kita hukum, wajib, mustahil, jaiz. Dia kena kepada benda yang kita hukum. Situ tu duk main yang tu. Hak tadi mana dia tadi? Hilang dah. Dan harus pada akal itu terkena pada barang yang terima kedua-dua. Tu hak kita hukum pada barang yang dia jadi tu. Kita hukum terkena kepada barang yang tu kalau kita nak Allah. Kalau hak Arab itu wujud istihalah jawah. Sikit ya lari, tapi beza tu. Dia benda yang berdiri dengan berdiri dia lain. Yang berdiri maksudnya kena kepada orang tu yang berdiri. Kita hukumkan berdiri pada orang yang berdiri. Tu misal contoh bagi nampak mudah. Yang berbaring, tu yang berbaring, otak kita faham tu kena kepada sesuatu benda yang berbaring. Adapun diri berbaring, kita buang yang depan, makna lain tu. Berbaring tu makna lain. Adapun yang berbaring tu yang benar kita hukum tu. Kita kata tidur, yang tidur, Zaid itu yang tidur. Apa maksud kalau kita perendang, kita buka balik ibarat, kita hukumkan tidur pada Zaid. Kita hukumkan tidur pada Zaid, maka terbitlah natijah keputusan Zaid itu yang tidur.
Tu. Jadi Zaid tu itulah benda hak kita hukum, diri tidur itulah hak benda kita hukum kepada dia. Tu maknanya hukum duk di kita ni lah. Duk di kita hukum. Adapun benda tu benda hak kita hukum tu dia panggil muta'allaq bagi hukum akal. Tempat sangkut bagi hukum akal dia panggil. Tak apalah, sikit-sikit dulu. Patah balik sini. Dan apa? Katanya harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-dua. Setelah kita fikir, terima kedua-dua. Apa? Yakni terima sungguh dan terima tidak. Kok balik sungguh pun boleh, kok balik tidak pun boleh. Tu dia panggil benar harus pada akal. Dari situ. Dan nyata pula, yakni nyata juga daripada huraian hukum akal itu, bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Tengok dia guna istilah tangga tu maksud apa? Perantaraan. Kita nak naik ke atas tak boleh naik kecuali kena ada tangga misalnya. Maka di sinilah ulama atas satu kaul kata kenal hukum akal ni dia wajib, tetapi dia panggil wajib wasilah. Apa wasilah? Dia punya kewajipan ikut kepada maksud. Maknanya asalnya hukum berfikir ni harus saja. Boleh kita nak fikir, boleh tak mau fikir pun boleh. Tetapi dia jadi wajib kerana tak boleh kita kenal Allah melainkan dengan berfikir. Kenal Allah ialah wajib. Macam mana nak kenal Allah? Kena guna otak, kena berfikir. Maka hukum dia berubah ikut maksud. Maksud nak kenal Allah, tak boleh kenal Allah kecuali dengan berfikir. Maka automatik hukum berfikir berubah. Orang mengaji ilmu usul fiqh dia panggil lil wasail hukmul maqasid. Lil wasilah hukmul maksud lah, panggil mudah-mudah hukmul maqasid. Wasilah tangga tu hukum dia turut bagi hukum maksud. Bila maksud tu haram, tangga pun haram. Tengok, kita musafir pi Kuala Lumpur, tujuan nak pi dalam satu konsert yang berlaku pencampuran lelaki dan perempuan. Nyata dah kata haram di situ. Maka perbuatan kita naik kereta pergi sana pun dikira pergi pada tempat haram, perbuatan tu buat haram juga. Kita duduk atas kereta bertolak pergi sana pun haram. Tak boleh jamak qasar. Sebab makruf, maklum dah. Semua tahu. Dia panggil, misal konsert lagu tu memang berlaku pencampuran. Diri konsert tu sendiri pun dah dia panggil lara dah. Kalau habis tak ada pun makruh. Tapi jauh lah makruh tu sebab dia merepek banyak tu. Tapi dia syarat nak boleh jamak qasar, kurang-kurang perjalanan yang mubah, perjalanan yang harus, bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan haram. Dalam perjalanan memang dia tak buat dosa, maksud di tempat dosanya, tapi perjalanan tu dikira berdosa. Bila kira berdosa, dikira tak boleh jamak qasar. Siapa pergi konsert tu, konsert dandut misalnya, dia pergi konsert dandut tak? Dia buat jamak qasar dalam perjalanan, hukum dia wajib kena balik qada, balik sembahyang. Tak sah, dia tak boleh jamak qasar. Tengok hukum main bola ataupun tengok bola tu, hukum dia apa? Hukum asal harus saja. Harus. Lepas tu bila harus tak apa perjalanan, tak panggil perjalanan maksiat. Doklah bila pi sana tu, contoh. Bila sambut kemenangan lah apalah, dia jadi meben. Dia jadi meben aku tu. Tu dia panggil apa tu? Maksiat bis safar. Tu lain tu. Maksiat fis safar. Maksiat di dalam permusafiran. Maksudnya benda kita pi tu bukannya benda maksiat, tapi bila kita dah pi ada celah-celah tu kita ada buat dosa. Hak tu dia tak panggil, tak kira maksud hak tu. Dia berbeza dengan maksiat bis safar. Maksudnya permusafiran kita tu pun dah maksiat, nak pergi tempat maksiat. Hak tu yang tak boleh jamak qasar. Situ.
Dia beza bola pula pada hukum adatnya payah lah. Oliknya tu payah jenis campuran lagu tu. Oliknya lagu tu. Sebab tu dia panggil nadir. Jarang-jarang lah perempuan minat bola sampai Allah. Tapi lah ni tak boleh kira juga sama lah ni. Lah ni perempuan kita lah ni. Perempuan mana pun dia jadi nak naik darjat, dia kata nak bagi sama macam lelaki. Padahal syarak tak bagi sama, nak boleh sama, tak boleh sama. Sampai kiamat tak boleh sama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' dia panggil. Allah sebut gezek dah tu, lelaki dia mesti lebih tinggi daripada perempuan. Dah kita nak sama ke mana? Abang Tuhan, Tuhan ubah lah. Bagi sama lagi perempuan. Kalau dalam situasi lah memang tak boleh sama. Imam ada. Tengok dalam paraid pun nak sama ke mana? Dia memang takkan sama sampai bila-bila Allah menetapkan undang-undang laki lebih daripada perempuan. Nak sama pun tak boleh. Jadi susah sebab tu bila mai akhir zaman ni perempuan duk usaha nak menyamakan diri dengan lelaki, dia berlaku banyak kepincangan. Banyak kepincangan lah ni berlaku. Masalah keluarganya apalah. Data dalam jawatan agama sendiri, mana dalam 10 perkahwinan hanya 40% selamat. Satu patih daripada perkahwinan 40% selamat. 60 ke 70% semuanya terbengkalai dalam masa 4-5 tahun. Sebab apa? Paling banyak sekali bila tuntutan daripada perempuan banyak pelik-pelik. Dia paksa laki. Mana boleh? Rumah abang 2 kali dah, rumah saya mesti 2 kali juga. Dia. Oh, abang kerja, saya tak kerja. Mana boleh? Ada semua tak boleh. Oh, abang tak apa sembang dengan perempuan, saya tak boleh sembang dengan lelaki. Mana boleh? Dia semua mana boleh. Dia nak sama. Banyak kes lagu tu. Banyak kes lagu tu. Bibi pejabat atau ustaz dia sembang dengan perempuan tak apa, saya sembang dengan lelaki tak boleh. Loh, hang samakan hang dengan lelaki, hang gagu mana? Ni dia payah. Orang lelaki lepas penat-penat dia buka baju depan orang, hang buka baju. Nak bagi sama sangat. Mana boleh, malu. Dia lain, perempuan lain. Allah buat dia penuh dengan jaga rahsia. Allah jadikan perempuan ni dengan rupa rahsia. Tengok diri dia tu rahsia dah. Rahsia, tubuh dia rahsia. Tak macam kita perut kita mengandung 7 bulan, semua bukan nampak 7-8 bulan. Orang perempuan tak, sunat dia sembunyi, tutup, lindung bentuk tubuh dia, wajib dia lindung bentuk tubuh dia. Hatta setengah ulama bincang masalah orang perempuan pergi scan perut, mengandung kan dia scan perut. Kata setengahnya aurat juga. Kita scan, kita mengandung scan perut, kita ambil gambar scan perut kita, kita buh dalam media sosial ataupun kita hantar ke adik-beradik lain dalam grup ni, maka sebahagian kata masuk dalam kata berdosa juga, sebab dia masuk dalam kategori aurat juga. Gambar baby tu kan? Gambar baby tu dalam perut tu. Sampai lagu tu kerana dia masuk dalam batin bagi seorang perempuan. Walaupun ada lah ulama duk bahas sikit nak kata haram ke tak tu, tapi nak habaq kata bernilainya perempuan ni. Dia syarak, dia jaga sampai lagu tu. Dulu orang perempuan dipandang hina zaman jahiliah, punca mereka terlalu mendedah diri lah punca dia. Lah tak payah kata zaman jahiliah dulu, zaman law ni pun pergi belah Eropah, mana ada orang hormat perempuan. Perempuan hak jenis ni lah, jenis hak terdedah ni. Oh tak hormat. Orang main tampak ikut dan, main duk berenyih ikut dan, bergesiak ikut dan. Tapi bila ada depa buat kajian di belah-belah negara Eropah, bila perempuan tu dia pakai tudung tutup aurat elok, dia pergi depan masyarakat, ada lelaki depa berlakon lah, kata seolah-olah nak ganggu. Allah pakak meneru mai. Pasal apa kacau dia? Pasal buka dalam apa video, orang kata apa dalam media sosial banyak tunjuk. Tengok pasal apa ganggu dia, sebab apa kacau dia, sebab apa tengok pasal dia tengok pakai tudung, dia kata ni orang Islam ni. Orang Islam bukan jenis kena kacau lagu ni. Dia reti dah daripada berkapiak. Ada mai kau orang perempuan kita nak buka pula dah. Tu orang dulu dia dihina belah Eropah, perempuan dihina kerana dia terlalu mendedah diri. Allah jadi situasi itulah tempat kita orang tak ada hormat kat perempuan. Orang tak ada hormat. Punca sebab kita menghilangkan kehormatan diri kita. Kita dedahkan diri kita pada orang,
bercampur laki perempuan, laki Allah orang laki kita, otak laki kita tahulah, tapi mungkin otak saya lain macam tuan kot, sikit lah nak backup juga lah lepas tu bila dia tengok perempuan ke mah, dia cari puan nak pergi bergesek lah, nak pergi ambil bau lah. Allah, Nabi ajak dah semua perempuan keluar rumah tak boleh bau yang wangi, sekadar menghilangkan bau keji pada tubuh saja. Ni bau ni dia lepas minit dah. Bau ni macam bau peoh ni. Hantar mana aku tahu bau dia memang lagu ni. Tu dah sampai orang kenal bau dia. Lagu tu haram lah tu. Baik. Apa tahu balik sini? Jom lari pergi sampai ke pekoh-pekoh habis tu. Saja nak pergi tenang-tenang otak sikit tu. Baik, kemudian katanya hukum akal ni apa ni? Kenal hukum akal ni ialah satu tangga bagi nak mengenal akidah. Dan teguh akidahnya kerana akidah itu, dan hak kenal hukum akal ni jugalah jadi sebab pada teguh akidah. Faham ke mana fahamnya? Kalau tak ada hukum akal tak teguh lah akidah. Tu kerana akidah itu pengakuan dalam hati seseorang, maka tidak dapatlah pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga tu. Jadi kita nak mengaku kata Tuhan ada, Tuhan esa, Tuhan kekal, Tuhan sedia, kita nak mengaku tu dia macam ni. Mengaku tu maksudnya ni dalam hati. Mulut ni dakwah ya. Weh, hang sayang aku sungguh kau. Ya sayang. Mulut. Dalam hati hang tunggu sah. Tu. Dia hak sungguh pengakuan duk dalam dada ni at-taqrir. Cuma bila masalah akidah al-jazmu, kita memutuh dalam hati. Mulut tak mesti mengaku. Ingat tu, mulut dia tak mesti mengaku betul sama dengan apa hak dalam hati. Hati itulah dipanggil akal juga tu. Dia banyak nama dia. Akal pun panggil akal ni sebuah dia tu yang meneguh daripada kita buat benda yang tak baik, yang menjadi sebab binasa. Panggil juga istilah fuad. Fuad tu berakal juga kerana dia tempat terima hidayah, terima ilmu. Panggil juga sudur kerana dia disembunyi dalam dada. Panggil juga kolbun, hati, kerana sifat dia tu jenis bolak-balik, benda yang sama. Cuma panggilan tu berlainan, kerja panggilan, cara dia pun, cara panggilan pun berlainan. Padahal benda satu ya. Siapa ni kepiah, kita kepiah panggil, lebay pun panggil. Tu kata setengah tempat lebay dah lihat lembik itu lebay ni tak. Bukan lebih kurang tu. Lebay, kepiah, benda sama ya. Kita ayak panggil kopiah tu bahasa Arab tu, hak duk katuk pala. Panggil lebay sebab apa lebay? Kerana oleh orang yang balik haji tu dia pakai. Dia asal daripada kata labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Jadi orang balik berhaji ni orang balik labbaik. Pak labbaik kami sahut seruan engkau. Maksudnya orang pakai kepiah ni orang yang sahut seruan Allah, panggil pak labbaik. Tu labbaik tu lah. Tu sobat dikir barat tu, dikir barat panggil ahli dikir. Dia bahasa Arab setengah-setengah tempat huruf zal dia tukar dengan huruf dah. Hada kalau pergi belah Mekah ke buat umrah kan, kita ada tanya mahada, dia kata hada kam hada. Berapa ni asalnya hada, jadi hada. Situ siapa tu di sini dikir, ahli dikir. Dulu ni yang kita tengok orang duk berdikir barat ni, saja cerita miskin nak berhenti ni. Orang kita dah tengok orang duk berdikir barat ni, dulu dia ramai macam tu juga, tapi bukan berdikir barat, dia berzikir. Tu dia panggil ahli dikir. Dia zikir kan goyang badan. La ilaha illallah. Lepas tu tengok belah Turki ke apa tu, lagu mana dia bawa kepiah panjang lah apa, duk puji Nabi lah, duk qasidah, duk zikir pada Allah. Dia panggil ahli dikir. Bila penjajah masuk daripada barat, dia ubah dia punya
fenomena kehidupan masyarakat di sini. Dia pemasukkan lagu-lagu cinta, lagu-lagu orang kata apa keduniaan dalam apa pokok ahli dikir. Tapi cara moden, orang moden dia masuk tukar jadi nama dikir barat. Duk sebut benda-benda barat. Cinta-cinta cintun. Hak jenis tak ada faedah lah, tak ada faedah. Dulu dikir barat salah satu sumber dakwah. Wayang kulit salah satu cara nak berdakwah dulu. Tu dakwah orang dulu dengan dikir barat, dengan dulu tak panggil lah dikir barat, dia panggil pok berdikir, dia panggil dulu pok berdikir. Maksudnya pok duk berzikir. Bila masuk pemahaman barat, dia ubah lirik, panggil lah dikir barat. Lepas tu celah tu ada pula tukang karut, apa duk mengarut-mengarut, panggil tukang karut. Tu asalnya pok duk lebay duk berdikir. Tu asal dulu pok lebay duk berdikir, duk berzikir tu lah. Jadilah ni dikir barat. Demo lo ni tak supo mula. Hampa pun tak supo juga mula dulu pun. Dulu duk berzikir. Tidak nak. Zaman dulu dia sumber dakwah orang Islam dulu, berzikir dan juga berwayang kulit. Baik. Dia kata tahu mana ustaz? Kita tahu pasal kisah Baba Ismail. Dia ayah dia merupakan salah seorang tok dalang yang masyhur satu ketika dulu, zaman 40-50-an dululah, ataupun kita zaman 60-an. Tu Baba Ismail tu lah kita duk mengaji tu. Ayah dia tu merupakan salah seorang tok dalang yang masyhur dalam 3 wilayah. Patani, Jala dengan apa Naratiwa. Famous lah ayah Baba tu main dikir barat. Sebab tu Baba dia hafal habis pelakon-pelakon dikir barat. Tuan tu sama ya yang buat suara tu. Mamat tu mamat ni apa siapa ya, orang sama buat suara belik, tapi hak diri wayang kulit tu, hak kulit tu dia tahu hak ni nama apa, ni nama apa. Baba dia tahu. Saya dia tahu mana, tanya-tanya apa-apanya apa ayah dia apa tekong. Tu cerita orang dulu-dulu lah sampai ke dia. Tu dia boleh cerita tu sejarah orang dulu-dulu. Lepas tu dia minat pula burung Baba ni, tambah mabuk lagi lah dia. Mabuk suara dia kenal. Biasa tengah mengaji dia ajak kami suara burung. Kalau kong-kong bunyi macam ni. Kalau kong apa kali, kata Baba, rupa-rupanya dia ada kitab berkaitan dengan burung mabuk dan terkukuk. Dia nak orang dulu mengaji habis. Patah balik sini. Jadi kita tak boleh nak kenal Allah melainkan dengan kenal hukum akal 3 ni. Dan orang yang tidak mengerti hukum akal tersebut terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun, yakni tidak ada pegangan dalam hatinya. Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya tu, ini bahaya ni. Tuhan ada ke tak? Jangan tanya apa-apa, aku tak tahu apa. Tu tak ada pegangan tu, kafir. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan dia orang jahil, dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Bahasa mudah jadi kufur lah. Sebab nama Islam tu kita tak kata dia kufur tu. Dan apabila tidak sah imannya, tidak sah ugamanya. Kerana sah ugama itu terhenti ia di atas sah imannya. Tengok nak ugama, ada panggil ugama ke tak? Orang berugama ke tak? Tengok iman sah ke tak? Sah tak sah iman. Bila tak sah iman, ugama tak sah. Kerana makna iman tu apa dia? Nak panggil beriman ke tak tu, tasdik dia hati. Apa? Mengaku hati, dia tafsir makna tasdik hati. Hati tu mengaku dengan sekalian barang perkara yang didatangkan dengan dia dengan perkara oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Lah nak membenar macam mana, sedangkan hang sendiri pun tak tahu. Tu bahaya bab akidah ni, na'udzubillah min zalik. Dah takutlah kita tak sedap jatuh agama. Tu dia nak. Cukup situ dulu. Dan terkadang jadi ia kafir dengan sebab tidak mengetahui hukum akal yang tersebut. Allah berat ni kena hukum akal ni. Kita duk pulun semangat bagi kepahaman apa ni, bagi orang faham kata belajarlah bagi kena hukum akal sungguh-sungguh. Hak belakang-belakang kita lambat boleh sikit apa, ta'alluq kudrat, ta'alluq iradat, tak apa, tak ingat apa lagi. Kalau hukum akal 3 ni wajib memang kena ingat. Baik. Cukup situ dulu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالدهم لمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanda itu. Okay. Terima kasih semua, terima kasih rezeki, jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum.